gambar ni kejap tenggelam, kejap timbul ni. Ni gambar burung herring. Ni gambar burung herring, ni gambar budak. Budak ni mangsa kebuluran. Kalau ikut keterangan dalam gambar ni, dia kata budak ni strict crawling towards an United Nations food camp, sedang merangkak-rangkak nak pergi ke kemah bantuan agihan makanan yang jaraknya dikata lebih kurang beberapa kilometer. Bayangkan beberapa kilometer, bukan meter, kilometer. Ya, kilometer. Budak yang kebuluran kecil macam anak kita umur 4-5 tahun ni merangkak, mana maknya, mana bapaknya, wallahualam, merangkak di tengah-tengah panas dalam keadaan kebuluran sambil diekori oleh burung herring. Burung herring ni dia makan bangkai. Maknanya dia tunggu budak ni mati baru burung ni makan. Juru gambar yang ambil gambar ni, ada cerita kat sini, ambil gambar bawa ke balik negara dia, masuk pertandingan, gambar ni menang peringkat dunia, best picture of the world, menang. Tapi juru gambar ni 3 months later he committed suicide due to depression. 3 bulan lepas tu juru gambar ni bunuh diri sebab tertekan. Dia teringat, apalah nasib budak yang aku ambil gambar tu, entah hidup ke entah mati, entah hidup ke entah mati. Kenapalah aku ni bengong sangat, kenapa aku ambil gambar, kenapa aku tak tolong dia. Mungkin macam-macam lah perasaan yang menghantui juru gambar ni, sampai dia bunuh diri. Ni tuan-tuan, jangan anggap ini cerita lama. Tidak, ini akan ditanya besok. Kita ni akan ditanya. Ya, kita buka surat khabar hari-hari, Metro ke Sinar ke Kosmo ke Betarian ke Utusan ke Arakah ke apa ke, kita buka macam-macam, kita baca penderitaan saudara-saudara kita yang lain. Bila kita baca tu, ada tak kita buat apa-apa? Ada tak? Sekurang-kurangnya sedekahkan Fatihah, ada ke tidak? Apatah lagi kita ambil nombor akaun ni, kita sumbangkan sikit. Bukan banyak pun, RM10 ke RM5 ke, ada ke? Ini kita baca buka-buka, tak habis-habis dia gemuk, tak habis-habis minta bantuan. Inilah dia menyusahkan orang. Begitu pula cakapnya. Cuba kena dekat anak sendiri, cuba kena dekat cucu sendiri, baru tahu. Ya, jadi ada perasaan belas kasihan. Kemudian yang keenam, panjang ni tuan-tuan, memang betul sampai subuh masa ni. Ya, yang keenam, dalam perjalanan Isra, Nabi tercium wangi sangat. Nabi tanya Jibril, awak ni Jibril wangi sangat ni. Jibril kata, inilah kawasan perkuburan Masyitah. Tapi pengalaman saya duduk di Mesir, tak jumpa di mana kawasan perkuburan Masyitah. Wallahualam, tak tahu. Ya, tapi dia beritahu Nabi tercium wangi. Nabi tanya Jibril, apa? Inilah kawasan perkuburan Masyitah. Masyitah ni bukan nama Masyitah ya. Masyitah ni gelaran. Masyitah ni mana tukang sikat. Bukan nama dia Masyitah, tukang sikat tu namanya Masyitah. Entah apa nama sebenarnya, wallahualam. Entah nama Markona ke Joyah ke apa ke, wallahualam. Tapi dipanggil Masyitah, tukang sikat. Jadi kita dah tahu ceritanya, sikat-sikat rambut anak Firaun, tiba-tiba terjatuh sikat emas ni melatah Masyitah. Sebut ya, Firaun tu bukan Tuhan. Jadi anak Firaun ni pun tanya, Kak Syita, apa Kak Syita sebut tadi? Ada Tuhan selain daripada bapak saya? Masyitah kata, iya. Lalu anak Firaun ni report dekat bapaknya. Bapak, Kak Syita kata bapak bukan Tuhan, ada Tuhan lain. Firaun bengang, Firaun marah, panggil Masyitah, tangkap suami Masyitah, tangkap anak Masyitah, dibawa ke depan, dipanggil pengawal, bawa kawal, panaskan sampai menggelegak. Sekarang Masyitah cakap, siapa Tuhan? Kalau tidak, aku akan campak ke dalam kawah yang menggelegak. Ya, Masyitah tetap dengan pendirian. Ya, engkau bukan Tuhan, ada Tuhan selain daripada engkau. Ya, jadi apa dia buat? Ditolak suami Masyitah masuk dalam kawah. Bayangkan air menggelegak panas, ditolak masuk. Kalau kita sebagai suami kepada Masyitah, apa kita akan merayu pada isteri? Alah ya, jangan macam-macam tu ya. Ya, ini abang ya. Cakap je lah Firaun tu Tuhannya, ni abang sampai hati ayah. Ya, tolong ya. Mati, campak dalam kawah. Kemudian anak-anak Masyitah sama juga, cepat cakap aku Tuhan. Ya, Masyitah kata apa? Tidak, ada Tuhan selain daripada engkau. Dicampak pula anak Masyitah. Bayangkan anak tuan-tuan, anak ibu-ibu yang 7-8 tahun kecil-kecil ni,
Ya, penguasa campak dalam kawah yang airnya menggelegak panas, mati Masyitah. Depan mata Masyitah, anaknya menjerit kepanasan, mati mengumpul dalam air panas. Yang terakhir sekali, anak dalam kandungan Masyitah. Jadi bila baby ni Masyitah mula goyah, perasaan dia dah mula gundah, ya. Sebab kalau suami tadi mungkin dia boleh kawal lagi perasaan dia. Kok Masyitah ni ada masalah dengan suami tu, kan? Jadi kalau suami mati pun tak apa, kan? Mantaplah abang mati pun tak apa. Mungkin anak-anak perasaan dia lain. Anak kecil dengan anak besar lain dah rasa dia, mungkin lain. Tapi bila tang baby ni Masyitah dah mula goyah. Jadi bila tengok perasaan Masyitah goyah, Allah buat apa? Allah tunjukkan kehebatannya. Tiba-tiba baby yang dalam kandungan Masyitah ni boleh bercakap. Tiba-tiba boleh bercakap. Ibu, mama, terjun, kita terjun mama. You jump, I jump. Tak tahulah cakap apa kan. Terjun mama, Allah bersama kita. Terkejut Masyitah tengok baby ni yang ni tiba-tiba fasih bercakap. Terkejutlah Masyitah bersama bayinya. Mati syahid satu keluarga. Ya, itu zaman Fir'aun. Zaman kita hari ni agak-agaknya ibu-ibu, ayah-ayah, termasuk saya sendirilah, kalaulah kita diuji macam tu, letak kawah dekat depan, kan? Cepat. Islam ke bukan Islam? Nak murtad ke tidak? Waktu itu Allahu Akbar, hanya Tuhan yang tahu. Ya. Ini mungkin gambarannya lah. Saya cuba cari gambar yang real, tak ada. Ya, yang ada pun gambaran macam ni. Setakat yang saya jumpa inilah yang saya mampu cari. Ni. Ini pun belagak lagi. Kan? Oh, belagak duduk dalam kawah. Yelah, belum menggelegak lagi kan. Kalau dah menggelegak, baru hang tahu panas ke tidak kan. Inilah gambar yang ada. Ya, tak tahu nak cari gambar betul-betul rubuh tu tak jumpa. Okey. Kemudian Nabi nampak orang pecahkan kepala. Dah tahu dah apa pecah kepala. Dah tahu dah jawapan Ustaz, pecah kepala sebab apa? Malas solat. Dah tahu dah pecah kepala, kenapa malas solat lagi? Dah tahu dah pecah kepala, kenapa tak nak solat? Dah tahu dah kejap lagi nak azan, kejap lagi nak sembahyang, kenapa duduk main lagi? Kenapa duduk kedai kopi lagi? Kenapa duduk borak lagi? Kenapa tengok TV lagi? Kenapa buat tak tahu lagi? Hukumannya pecah kepala, bukan rotan, bukan piang, bukan tarik telinga, bukan tok ketampi. Pecah kepala ditunjukkan pada Nabi untuk orang yang malas solat. Bukan tinggal solat, malas. Kalau tinggal solat, lagilah. Masalakakum fi saqar, kata malaikat yang jaga neraka Saqar. Ni awak ni ramai-ramai masuk neraka Saqar ni lain macam punya ramai ni. Waktu tu malaikat tanya, kita yang jawab. Kami ni masuk neraka Saqar bukan sebab kami bunuh orang, bukan sebab kami buat jenayah, makan rasuah ke apa semua, tidak. Habis tu sebab apa? Sebab kami tinggalkan solat. Tu aja. Kita jawab macam tu, sebab kami tinggalkan solat. Tu aja. Maka kami dicampakkan ke dalam neraka Saqar. Ni pecah kepala. Ini gambar tak real ya. Yang real yang ini. Tu. Nampak? Pecah muka. Ya. Pecah mukanya. Ni sampai terkeluar otaknya. Ya. Kalau tak tahan jangan tengok. Ya. Yang ini tinggal biji mata, berderai, berkecai kepalanya. Banyak lagi, cukup banyak. Ya, tak terlarat aku nak bubuh dekat sini. Maknanya nak beritahu kita ni besok lewatkan sembahyang. Adik-adik, ni tengok gambar ni. Tengok betul-betul. Siapa lewatkan sembahyang di padang mahsyar besok, kepalanya akan dipecahkan. Siapa pecah? Bukan malaikat pecah, kita sendiri yang pecahkan. Kita sendiri ambil batu, kita sendiri ketuk kepala kita ni. Waktu tu ingat, tangan ni bukan kita kontrol lagi dah. Atas dunia ni tangan ni kita kontrol. Boleh pegang, nak lempang orang boleh, nak tumbuk orang boleh. Tangan ni kita kontrol. Tapi di padang mahsyar besok, tangan ni dia gerak sendiri. Macam ada alien dalam tangan ni, dia gerak sendiri ambil batu. Kita nampak tangan ni pegang batu. Allah, apa hal tangan? Jangan. Pam! Kepala kita merecik, memancut darah. Sakit. Tapi tangan ni ketuk lagi. Ketuk sampai keluar otak, meleleh-leleh otak. Ketuk lagi sampai terbelah dua kepala. Tapi kita tak mati dah waktu tu. Tak ada mati dah. Kita cuma menjerit, merintih, melolong. Sakit. Tobat. Tak nak buat lagi.
darah naik balik, nanah naik balik, otak naik balik, kepala bercantum semula, elok balik semula. Ambil balik batu tadi, katuk lagi. Sampai bila Ustaz? A long time. Beribu tahun lamanya. Sanggup ke? Ini bukan tinggal solat ya, orang yang malas solat, yang lewatkan solat. Jadi tak ada alasan kalau kata tak boleh solat. Saya main bola lah tak boleh solat. Ni boleh solat. Atas padang lagi boleh solat. Ni dekat stesen kereta api boleh solat. Ya, ni atas batu boleh solat. Ni atas tepi jalan raya boleh solat. Ni Presiden Iran Ahmadinejad. Ya, kita kat highway tak pernah jumpa lagi mana-mana menteri ke ketua kampung ke JKK ke kita ke semayang tepi jalan raya. Tak ada. Ni Presiden Iran, walaupun dia Syiah lain, ya, tapi semayang tepi jalan raya. Apa lagi? Atas tembok semayang. Kita tembok dekat Malaysia ni buat main gitar, kan, buat melepak, buat menyanyi, macam-macam. Ni tembok buat tempat semayang. Atas bah semayang. Allahu Akbar. Ya, atas bah semayang ni. Ya, celah-celah bah ni semayang. Kemudian apa lagi? Atas pasir semayang. Batu pun sujud semayang. Awak payah sangat kita nak semayang. Kita orang Malaysia ni terlalu berkira. Kalau nak semayang mesti ada masjid. Kalau nak semayang mesti ada surau. Kalau nak semayang mesti ada telekung. Kalau tak ada, tak boleh semayang. Kita buat jamak tak payah aja katanya. Kalau jamak tak payah buat langsung lah. Kan? Ni tak lama lagi bola. Kan? Perlawanan bola ni. Ya? Nasib baik. Bukan nasib baik, memang nasib tak baik. Tengoklah solat nanti macam mana. Entah-entah hanyut tarawih tak buat. Ya? Bangun malam tak buat. Bangun malam tapi bukan semayang malam. Bangun malam tengok bola. Allah, hati-hati tuan-tuan. Makna bulan Ramadan ni kita diuji antara dunia dan akhirat. Pilih nak yang mana. Ya, pilih. Kemudian ditunjukkan kepada Nabi sekumpulan manusia tak berpakaian, bogil, telanjang bulan. Itu gambaran bagi orang yang tak bayar zakat. Ni bogil. Aku ambil gambar ni je lah. Tak boleh lah ambil gambar bogil betul-betul kan. Ini pun gambar budak kecil aja. Tapi bayangkan besok kita ni tak kira ketua kampung ke, penghulu ke, menteri ke, sultan ke, siapa ke, tak bayar zakat atas nyendu bogil. Bogil jalan di depan ribuan jutaan orang ini. Ya, sebab tak bayar zakat. Ya, okey. Kenapa kena bayar zakat? Ya, inilah dia. Ramai orang miskin, banyak lagi orang susah. Sebab tu kena bayar zakat. Ya, harta kita, gaji kita, ada hak orang miskin di dalamnya. Ya, kena dikeluarkan. Kemudian yang ke-9, Nabi nampak orang makan daging mentah, busuk. Ya, itu gambaran bagi orang yang suka berzina, maksiat. Ya, dekat Malaysia ni tuan-tuan, saya nak beritahu, tak perlu pergi ke Jepun, tak perlu pergi Taiwan, tak perlu pergi ke ibu kota negara-negara besar. Di Malaysia ni, di kampung-kampung pun dah banyak zina, dah banyak maksiat. Dalam kebun kelapa sawit lagi, kan, berleluasa, ya, zina dan maksiat. Jadi orang yang berzina maksiat ni ditunjukkan dia besok akan makan daging mentah, dia akan makan daging orang macam zombie ni. Ya, dia akan makan daging busuk, ya, dia akan makan cacing dan ulat, dia akan makan daging saudara-saudaranya macam ni. Ya, ini saya tak tahu gambar disabit kat mana, kat Thailand ke kat mana ke. Ya, dipotong, dikerat-kerat tangan, kaki dikuliti, dipotong kecil-kecil, direbus, buat sup dan dimakan beramai-ramai. Orang yang bukan binatang, orang. Kita besok macam tu lah. Sebab tak bayar zakat fitrah, sebab tak bayar zakat yang sepatutnya. Di padang mahsyar besok, di hari akhirat besok, beginilah seksaannya. Ya, makan najis. Ini makan najis ni. Ya, di Jepun ada satu golongan yang makan najis. Ya, di Jepun dia makan najis. Memang makan najis, memang najis betul. Bukan najis buatan, memang najis manusia. Najis yang dipilih daripada anak dara. Kalau janda dia tak terima. Ya, anak dara yang masih suti, najis anak dara tadi, lepas buang air besar, dia akan potong kat cutting bagi cantik, ditaburkan serbuk emas, diletakkan bunga, diperahkan oren, makan. Ni gila punya manusia. Ya, makan najis. Kita pernah makan. Nak rasa? Balik ni cubalah buat. Ya, cubalah kalau mampu. Dapat sesuap pun jadilah. Allah, gila Ustaz. Janganlah dibuat.
janganlah disebut kan. Tapi itu yang kita akan dapat besok. Kemudian Nabi nampak apa lagi yang ke-10, berenang dalam sungai darah. Ini orang yang makan riba. Dalam majalah Solusi baru-baru ni disebut dosa yang paling ringan orang yang mengamalkan riba ini seperti berzina dengan mak sendiri. Yang paling ringan, dosa riba yang paling ringan seperti berzina dengan maknya sendiri. Jadi tuan-tuan, kalau ada terasa riba, beli rumah ada riba, beli kereta ada riba, beli peti ais ada riba, beli TV ada riba, beli telefon ada riba, beli pinggan mangkuk ada riba, ni tak lama lagi nak raya, macam-macam promosi dibuat, belilah, ambil sekarang, bayar 3 tahun akan datang, kan? Bayar 3 bulan akan datang. Ya, nampak murah tapi hujungnya berlipat kali ganda. Itu riba. Ya, tolong hati, jangan terperangkap. Ya, jadi makan riba ni seolah-olah berenang dalam sungai darah. Ini ada satu sungai, boleh tengok di sini. Di Indonesia, saya tak ingat di Kalimantan ke di mana ni, sungai ni tiba-tiba berubah jadi warna darah. Boleh nampak kan, merah. Inilah kecoh orang kampung tengok sungai jadi merah, warna darah. Dengan bunyi ambulannya dengan orang ramai jadi terkejut. Ya, nak kata tong cat tumpah, dia kata tak ada bau cat, tak ada bau apa. Tapi tiba-tiba tak tahulah, mungkin berlaku tindak balas kimia ke mikroorganisme dalam sungai ke ataupun apa-apalah. Sungai ni jadi merah seperti darah. Dekat akhirat besok kita ni akan berenang dalam sungai ni lah. Ya, dengan darah, dengan nanah, dengan limpo, dengan najis, dengan segala kebusukan. Dalam sungai itulah kita berenang besok. Ya, itu. Ya, yang saya dapatlah. Okey. Seterusnya. Gambaran seterusnya. Yang ke-11, Nabi nampak orang perempuan angkat kayu. Walaupun tak larat, angkat lagi. Itu gambaran untuk orang yang ni. Gila pangkat, gila jawatan, gila kuasa, tidak amanah, minta dicalonkan. Senang cerita, pilihlah aku. Ingat, kita ni pilihan raya ni, intikhabat ni. Nak pilih calon-calon, nak tentu calon-calon. Bukan nak cerita politik, tapi nak beritahu, nak beri pengajaran dekat sini. Kalau orang tu minta pilihlah aku jadi temanmu, kan? Pilihlah aku jadi pacarmu. Apa pacar tu lain? Ini minta jadi calon, otomatik Nabi kata dalam kitab Munyatul Musalli, kitab Hidayatul Salikin, kitab Hidayatul Hidayah, Ihya Ulumuddin, ada disebut kalau minta pilih jadi calon, otomatik dia tak layak jadi calon. Itu ya, bila mencalonkan diri sendiri. Tapi bila orang lain calonkan pula, orang lain pilih, haram pula ke atas calon tadi untuk menarik diri. Itu dia macam tu dalam Islam. Ya, jadi fikir-fikirkan dan selamat beramal. Ya, ini sebab benda ni berlaku dalam masyarakat kita ni. Gila macam-macam benda, gila puasa. Ya, semua dia nak berlaku, semua dia nak dapat berlaku. Okey. Kemudian yang ke-12, Nabi nampak satu kaum gunting lidah dan bibir. Nampak ni gunting lidah ni. Boleh bayangkan, ambil gunting letak dekat lidah, rak potong. Ya, rak potong. Jangan fitnah. Fitnah ni maknanya mengada-ngadakan cerita yang tak ada. Tapi ustaz betul, memang dia buat. Kalau betul dia buat, kamu cakap itu mengumpat. Kalau betul dia buat, kita cakap mengumpat dapat dosa. Kalau tak betul ustaz, fitnah dapat dosa. Kiri kena, kanan kena. Habis nak buat apa ustaz? Senyap, diam aja, tutup mulut, zip. Jangan cakap apa. Dah, ya. Ini kadang-kadang kita pergi ke negeri kahwin, ya, tengok pengantin datang pelamin, seorang galak, seorang cerah. Cakap dengan kawan sebelah, Katimah, seorang tu gelap, seorang lagi cerah. Dapat anak besok kelabu agaknya. Sedapnya ngumpat dengan tu orang kan. Ya, pergi ke negeri kahwin, cakap bisik dengan kawan, bisik dengan lelaki. Bang, cuba abang tengok tu, yang si lelaki besar, yang si bini kurus je. Agak kalau kena timpa ni, tumpuk. Kata orang Perak, tumpuk. Mengumpat. Tengok pelamin Allah, macam nak untung pelamin. Nasi hangit, tak reti masak ke apa.
Popeng suami makan tu nambah 2-3 pinggan. Popeng. Fitnah, mengumpat, mengata. Ni, besok dekat akhirat kita akan tarik lidah kita sendiri, rak potong. Sakit ke ustaz? Balik buat. Nak tahu sakit ke tidak? Balik buat. Kan? Duk cerita tak terasa, bayar. Ambil gunting. Saya dalam kelas saya buat tau. Saya ambil gunting kecil. Saya tunjuk kat budak, nampak ni? Semua gini. Ngeri semua. Baru nampak gunting, bukan gunting tajam pun, gunting. Alah, gunting kanak-kanak tu je. Kan? Semua. Belum lagi gunting yang betul. Gunting daripada neraka, potong lidah. Jadi lepas ni, jangan ngumpat, jangan ngata, jangan fitnah, jangan buat apa-apa. Senyap aja, tutup aib orang. Kecuali lah kalau dah tersebar luas. Itu cerita lain. Kalau dah tersebar luas kejahatannya, kita boleh mengumpannya, kita boleh mengata. Macam contoh, si fulan tu, dialah menyebabkan kerosakan bumi Malaysia ni. Dialah yang menyebabkan macam-macam perpecahan di bumi Malaysia ni. Contohlah siapa-siapa lah. Kalau dah terang-terang sangat, mana dia sendiri yang expose diri dia, waktu tu kita boleh cakap. Dia bab mengumpat ni ada beberapa kategori, yang dibenarkan, yang diharuskan. Macam Fir'aun, kita cerita pasal Fir'aun, boleh. Sebab kejahatan yang memang dah diketahui umum. Itu cerita lain. Ya, okey. Clear gambar, puas hati peningmatnya. Ya. Okey, yang ke-13, Nabi nampak cakar muka dan dada dengan kuku. Itu gambaran orang suka mengejek. Ni adik-adik jangan ejek. Ya, gemuk, gelap, hitam. Itu budak-budak. Rupanya dah tua-tua pun ngejek lagi. Malam, kata orang malam. Padahal kawan tu dah masuk Islam 40 tahun. Malam, panggil lagi mu'alaf. Jangan, itu mengejek, itu merendah-rendahkan dia, menghina dia. Ini saudara yang mu'alaf ni beritahu pada saya, dia cakap lah, saya kadang-kadang kecil hati, saya dah Islam lama dah, tapi orang panggil saya mu'alaf lagi. Ya, padahal Islam datang tanah Melayu ni lebih awal daripada orang Melayu sendiri yang masuk Islam. Kan? Kalau ikut sejarahnya lah. Ini, jangan ejek, jangan hina, jangan kata orang lain. Ya, sebab besok kita akan mencakap diri kita sendiri. Kemudian Nabi nampak yang ke-14, lembu besar. Lembu besar, gambaran orang yang sombong, orang takbur, cakap besar, kemudian nak masuk balik tak boleh, dah terlepas cakap. Ya, jadi waktu itu tak boleh tarik balik. Itu gambaran lembu besar. Ya. Kemudian Nabi nampak yang ke-15, perempuan dengan hiasan, dengan segala macam perhiasan. Nabi tanya Jibril, apa ini? Itulah dunia. Memang sekarang ni, ya Allah, Allahu Akbar. Sehari 2 lepas pergi GM, tingkat bawah sampai tingkat atas penuh dengan segala aksesori wanita, daripada hujung kaki sampai hujung rambut. Pergi nilai, ya Allah, ingat dulu-dulu, mula-mula baru kahwin dulu, aku pun baru belajar, baru nak kenal alam rumah tangga, tak berapa kenal PN orang perempuan. Nak beli tudung, pergi nilai 3. Aku dulu ingat nilai 3 tu macam Mid Valley, ikut macam Tesco ke, macam Jasco ke. Sampai sana, Masya Allah, banyaknya kedai. Pergi kedai ni nak cari tudung, dah sampai belik-belik, Allah, tudung ni tak sesuai lah bang. Pergi kedai sana pula, belik-belik, tudung ni mahal lah bang. Pergi kedai ujung pula, belik-belik, warnanya tak kena lah bang. Wah, ronda satu nilai tu. Ya, dah sampai kedai ujung, tiba-tiba, bang, rasanya kedai pertama tadi okey bang. Tak gila tuan-tuan. Kalau kena lagi sahur, Allah, sabar je lah kan. Kenapa tak beli awal-awal tadi? Dah hujung kedai, kau suruh patah balik kedai pertama. Kedai pertama tadi kat mana pun tak tahu dah. Kadang tawaf turun naik shopping komplek. Ya, bukan beli apa pun, beli item je. Ya, ini perhiasan. Ya Allah, ibu-ibu, ya, ini saya mengingatkan. Ya, bukan tak boleh pakai hiasan, boleh, tapi jangan tabarruj. Ya, jangan tabarruj. Contoh sekarang perhiasan yang jadi hukum haram. Ni mak ayah, bapak-bapak
yang lelaki kena tahu, datuk ni pak-pak kena tahu. Sekarang ni fashion pakaian hiasan yang pakai seluar legging. Seluar yang ketat tu, daripada tumit sampai ke peha. Ya. Kalau saya jadi mufti, saya akan kata haram. Kalau saya mufti lah, haram. Nak pakai boleh, pakai dalam rumah, depan laki je, depan suami je pakai. Ini tidak, dia pakai, dia pergi jalan dekat pasar, selama je pasar, seluar tu punya lah ketat, melekat, rapat, cengkam, semua bentuk badan yang ada. Kan Pak Imam tengok, gosok-gosok terangkat rupiah, pusing, turun balik. Kan pergi pasar, orang jual air tu, boleh kita jiwa ke tempat lain. Nak jiwa cawan, pergi jiwa tempat lain, bagi not RM10 dapat RM20. Nampak? Punyalah asyik masyuknya dengan hiasan. Sebab perempuan ni adalah hiasan, cantik. Ya, bodoh macam mana, rupa pun cantik. Sebab tu kita tengok perempuan negro dekat Afrika, hidung kembang, pipi kembang, telinga kembang, mulut kembang, kulit gelap. Pun ada lelaki kan? Pun ada lelaki. Jangan ingat perempuan bodoh tak jadi tarikan. Ya, dia jadi tarikan kepada lelaki. Jadi perempuan dengan hiasan ni, tolonglah jangan seksa orang lelaki. Itu gangguan seksual namanya. Ni tambah-tambah lagi nak pergi bazar Ramadan. Tolonglah ya Allah, janganlah mengurangkan dan mengempiskan pahala kami yang sememangnya dah kempis. Kan? Memang dah kempis ni pergi bazar Ramadan. Ya, teliu tengok ayam panggang. Ni ayam panggang, ni ayam lain pula. Allahu Akbar. Ya, ini hiasan. Kemudian yang ke-16, Nabi nampak perempuan tu, wih mak setengah lah. Ya, sesiakan umur, aku lagi sikit lah. Ya, Nabi nampak yang ke-17, perempuan bongkok 3. Itu gambaran dunia. Masa Nabi tengok, dunia tu dah bongkok 3. Maknanya kalau sekarang ni, dunia ni dah bongkok pusing balik dah. Ya, dah bongkok pusing balik naik atas. Nak kiamat dah sekarang ni. Kemudian Mi'raj. Rasa Mi'raj ni kita sambung tahun depan dah pula ya. Penat dah aku cakap ni. Jadi dah 9.30 dah pun. Saya tengok tuan-tuan pun dah gosok-gosok lutut apa semua. Jadi ada 16 peristiwa dalam Isra. Isra aja, Mi'raj belum lagi. Jadi insya-Allah apa yang saya tunjukkan ini bukan sekadar hiburan. Apa yang saya tunjukkan ini bukan sekadar untuk tontonan. Inilah kita besok. Inilah kita besok di padang mahsyar. Kita dengan padang mahsyar tak jauh pun. Kalau tuan-tuan nampak pintu masjid ni dekat lagi. Kita dengan padang mahsyar, dengan kematian lebih dekat lagi. Pintu masjid ni nampak dekat tapi jauh ya. Kita dengan kematian lebih dekat lagi. Bila-bila masa kalau ditakdirkan malam ni Allah ambil nyawa tuan-tuan, tuan-tuan akan tengok apa yang saya dah tunjukkan tadi. Tuan-tuan akan rasai apa yang saya dah paparkan tadi. Jadi ambil perhatian. Jadi jadikan Isra Mi'raj kali ni ya betul-betul berubah. Betul-betul nak jadi baik. Betul-betul kita nak kerana Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dah 9.30. Saya minta maaf, suara saya pun dah makin tak berapa sedap ni. Jadi setakat ini sahaja. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita sambunglah Mi'raj akan datang pula. Ya, jadi panjang lagi cerita jadi. Banyak video-video ya, ada video neraka, ada video seksaan ya, tapi nak buat macam mana dah 9.30 ya, puan-puan pun balik nak tengok cerita ustaz ke ya, nak tengok apa-apa ke ya, nak makan ke apa ke. Jadi setakat itu sahaja ya, segala yang baik datang daripada Allah dan segala kelemahan saya mohon maaf banyak. Jadi sebelum saya tutup, saya buka sikit kod lah, dia nak tanya ke kalau ada lah ya. Kalau nak cepat makan jangan tanya. Sebab kalau tanya makin panjang. Ada? Tak ada. Memang nak makan. Jadi alhamdulillah segala yang baik datang daripada Allah, segala kelemahan dari diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah apa yang kami pelajari pada malam ini ya Allah
dapat menambahkan ketakwaan kami kepadamu ya Allah, dapat menambahkan rasa rindu dan kasih kami kepada kekasihmu ya Rasulullah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan apa yang kami pelajari pada malam ini ya Allah dapat kami mengamalkan dalam kehidupan kami ya Allah, dan dapat kami menyampaikan kepada mereka yang lain ya Allah, terutamanya suami kami, isteri kami dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Tuhan kami, janganlah kau jadikan apa yang telah kami pelajari ini ya Allah sebagai laknat, kutukan dan dakwaan kembali ke atas kami ya Allah. Maafkan kami, ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, ringankanlah tulang-tulang kami, tubuh badan kami ya Allah, untuk melakukan amal ibadahmu sempena menyambut bulan Syaban ini ya Allah, dan sampaikanlah umur kami di dalam bulan Ramadan nanti ya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.